الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita dapat bertemu di medium Facebook Baitul Salam ini untuk kita memanfaatkan masa kita dengan kita membincangkan tajuk berkenaan dengan tadabbur ayat Al-Quran, iaitulah ayat di dalam surah Al-Hijr, ayat yang ke-95. Inna kafainakal mustahzi'in. Iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan berkenaan dengan jaminan Allah Subhanahu Wa Taala, inna kafainakal mustahzi'in, sesungguhnya kami mencukupkan kepadamu wahai Muhammad. Itulah kami mencukupkan dari sudut apa? Dari sudut membela kamu, mempertahankan kamu, menjaga kamu wahai Nabi daripada orang-orang yang mencela, memperolokkan dan juga mengejek serta mencela-mu. Baik. Jadi seperti mana yang kita sedia maklum, dalam minggu ini ataupun beberapa hari yang lalu ataupun dalam minggu ini, kita dikejutkan dengan beberapa peristiwa. Antaranya apa yang berlaku di Perancis, peristiwa yang kita kata tidak mungkin boleh diterima oleh mana-mana orang yang mempunyai akal dan orang yang mengetahui batasan dalam kehidupan, iaitulah celaan ataupun penghinaan yang telah dilakukan terhadap Nabi kita dan juga kekasih kita, Rasul yang kita cintai, pemimpin bagi kaum muslimin, ketua bagi wali-wali Allah, penghulu bagi anak Adam, seluruh anak Adam, iaitulah Nabi kita Muhammad ibnu Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kita lihat pelbagai reaksi yang dizahirkan akibat perbuatan yang tidak bertamadun, perbuatan yang tidak didasari di atas dasar iman, tidak didasari di atas dasar hatta kemanusiaan sekalipun tidak ada. Justru
kita melihat adanya beberapa reaksi yang berlaku ataupun tindak balas yang dilakukan oleh segelintir umat Islam dan juga beberapa golongan yang kita ada yang kita tidak boleh terima dari sudut tindakan kemungkaran, perkara yang melampaui batas. Kemungkaran tidak boleh diubah dengan kemungkaran. Kesesatan tidak boleh dibalas dengan kesesatan. Kezaliman juga tidak boleh dibalas dengan kezaliman. Itu adalah prinsip di dalam agama kita. Jadi apakah sebenarnya mauqif ataupun pendirian yang sahih, ataupun kita katakan pendirian yang sebenar yang perlu kita ambil apabila kita melihat adanya bentuk cemuhan, penghinaan dalam apa sahaja bentuk terhadap Nabi kita yang kita cintai, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada perkara yang paling ampuh dalam menghadapi segala fitnah, sama ada fitnah zahir dan juga batin, melainkan adalah dengan kita kembali kepada Al-Quran, meneliti petunjuk yang terdapat di dalam Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa, iaitulah orang yang hendak mengambil petunjuk. Allah Subhanahu wa taala menambahkan petunjuk kepada orang-orang yang nakkan petunjuk. Wa yazidullahu allazina ihtadaw huda. Allah menambah petunjuk bagi orang-orang yang nakkan petunjuk. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah Taala tambahkan petunjuk kepada mereka yang beriman, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tambahkan petunjuk. Dan sudah tentulah kita nak tengok dan kita nak lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan petunjuk di dalam Al-Quran. Demikian juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita melihat adanya seruan ataupun tuduhan ataupun cemuhan, penghinaan ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, persoalannya, adakah penghinaan ini perlu kita bertindak balas dengan semata-mata berbekalkan emosi dan semangat semata-mata, ataupun hanya kita mengikut kehendak musuh-musuh Islam yang mempunyai agenda yang tertentu apabila mereka mensensasikan sesuatu isu, khususnya di media masa. Atau adakah kita bertindak dengan dasar ilmu dan basirah, sebagaimana yang diperintahkan kepada kita untuk mengikuti jalan Nabi dan Rasul. Antaranya ialah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'an. Katakan, wahai Nabi, hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ila Allah, aku mengajak kamu kepada Allah, ala basiratin ana wa man ittaba'ani, di atas basirah, di atas
ilmu yang mendalam, di atas dasar ilmu yang kukuh, di atas dasar hujjah, petunjuk yang jelas yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya yang mengikutinya. Di situlah persoalan yang kita perlu jawab ataupun kita perlu timbulkan. Adakah tindakan kita itu hanya berdasarkan emosi, sentimen, semangat semata-mata, ataupun atas dasar iman dan atas dasar ilmu? Yang ni yang kita cuba nak bincangkan secara sekali lalu ataupun secara seimbas lalu dalam perbahasan kita pada malam ini, insya-Allah. Baik, kembali kepada tajuk kita. Kita nak lihat dalam Al-Quran. Sebelum itu, suka untuk kita lihat bagaimana konsep yang sebenarnya bila kita sebut kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suka untuk kita ulang kajilah apa kewajipan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita perlu buat apabila kita sebut kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kita perlu buat? Sebab itu kalau kita lihat perkara yang perlu kita tekankan di dalam kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita adalah umatnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, dan Allah jadikan dalil bagi kecintaan kita. Bukti kecintaan kita itu adalah dengan kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Sebagaimana dalam surah Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, wahai Nabi, in kuntum antum, jika kalian semua tuhibbunallah, menyintai Allah, kalian mendakwa kalian menyintai Allah, menyintai Rasul, maka apakah alamat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai satu bentuk tanda dakwaan kecintaan itu adalah benar? Allah jadikan ayat ini alamat al-mahabbah, kecintaan kita kepada Allah dan Rasul adalah apa? Fattabi'uni, iaitulah ittiba', al-mutaba'ah, iaitulah mengikuti sunnah Nabi SAW. Sebab itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika menyifatkan ayat ini, beliau mengatakan ayat ini adalah ayat ikhtibar, ayat imtihan, ayat yang menjadi ujian kepada setiap orang yang mendakwa mereka menyintai Allah. Kerana sabit juga daripada perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika beliau menyifatkan ayat ini juga, ada juga dinukilkan perkataan beliau, kerana semua manusia mengakui mereka menyintai Allah. Demikian juga umat-umat yang terdahulu, Yahudi dan Nasrani. Mereka mendakwa mereka menyintai nabi-nabi mereka. Mereka mendakwa mereka menyintai Nabi Musa. Mereka mendakwa mereka menyintai Nabi Isa. Mereka mendakwa mereka menyintai nabi-nabi yang diutuskan kepada mereka. Tetapi adakah cukup dengan dakwaan semata-mata, dakwaan kecintaan semata-mata? Jawapannya tidak. Sebab itu kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, maka Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan ayat ini. Demikian juga menguji kalian, iaitulah kita, iaitulah umat Muhammad. Allah Ta'ala uji kita dengan ayat tersebut, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, ila akhiril ayat. Katakan wahai Nabi, jika kalian menyintai Allah, benar-benar menyintai Allah, mendakwa menyintai Allah, maka ikutilah aku, ikutlah Rasul. Jadi antara dalil ataupun bukti
kecintaan seseorang itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah ada 10 ada 10 bukti ataupun dalil yang perlu kita buktikan. Maksudnya bila kita sebut ayat dalam surah Ali Imran tadi, ayat 30, ayat 31, adalah ayat yang menjadi ujian, yang nak mengukur sejauh mana benar atau tidak kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nak tahu adakah kita ini sudah cukup untuk kita mendakwa kita menyintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 10 bukti yang perlu kita buktikan. Dan 10 bukti ini tak perlu kita lihat pada orang lain, tak perlu kita lihat pada sesiapa pun. Cukup untuk kita muhasabah diri, kita lihat pada diri kita, kita lihat pada pengamalan kita, kita lihat dari sudut perkataan kita, dari sudut akhlak kita, dari sudut muamalah kita dengan jiran tetangga, muamalah kita dengan kaum kerabat, muamalah kita dengan isteri dan juga anak-anak kita, dengan sahabat-sahabat kita. Maka itu adalah salah satu cara yang paling ampuh lah, cara yang paling ampuh untuk kita muhasabah. Maka dilihat 10 bukti, kan? Maksudnya yang pertama, bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbara. Kita membenarkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Ini bukti pertama. Maksudnya, kalau kita tidak membenarkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khabarkan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kecintaan kita itu adalah hanya semata-mata dakwaan. Tidak, maksudnya tidak ada bukti. Kan? Cinta Nabi, tetapi bila datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tolak. Bila datang hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah yang wajib diimani, maka kita kata ini tak boleh masuk akal. Bila datang hadis-hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita supaya menjauhi perkara-perkara baharu di dalam agama, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Nabi SAW memberi amaran kepada kita melakukan perkara-perkara baharu di dalam agama, tokok tambah di dalam agama. Lalu kita tolak. Bila Nabi SAW menyebutkan kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat, kita tolak. Kita kata tak, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah hasanah. Sedangkan Nabi bagi tahu dekat kita kullu bid'atin dalalah. Kemudian kita menjawab dengan apa? Oh, ada ulama kata boleh. Kita masih lagi apa? Bukti yang pertama kita tak ada. Tasdiquhu fima akhbarah. Membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu taala, tentang sifat keagungan Allah, sifat ketinggian Allah di atas makhluk, maka kita menolak kerana apa? Kerana ianya bercanggah dengan akal, bercanggah dengan kaedah-kaedah logik yang kita bina atau yang kita taklid kepada guru-guru yang tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka bukti yang pertama perlu dibuktikan. Dakwaan kita menyintai Nabi SAW perlu dibuktikan dengan apa? Tasdiquhu fima akhbara. Kita membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW dengan sebenar-benar pembenaran. Yang kedua, antara bukti yang membuktikan kecintaan seseorang terhadap Nabi SAW itu adalah benar, wa ta'atuhu fima amar, iaitulah dia mentaati terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Bila Nabi SAW memerintahkan kita supaya melakukan perkara yang diperintahkan dan menjauhi perkara yang dilarang dan ditegah, dan antara perkara yang ditegah dan dilarang oleh Nabi SAW adalah perkara yang berkait dengan kesyirikan dan juga bid'ah. Maka Nabi SAW mengancam pelaku yang melakukan
bid'ah di dalam agama, yang melakukan kesyirikan, maka Nabi SAW menghalau mereka daripada haud, daripada telaganya nanti, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya di dalam Kitabul Fitan, suhqan suhqan liman baddala ba'di, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka jauhlah menjauhlah, jauhlah, suhqan suhqan, ay jauhlah, ba'uda, jadi orang-orang yang mengubah ajaranku, yakni kata para ulama, orang-orang yang murtad dan orang-orang yang mengubah ajaran Islam, iaitu antaranya mereka yang melakukan muhdatsatil umur, iaitulah perkara baharu, tokok tambah di dalam agama. Maksudnya yang kedua, mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW perintahkan kita supaya bersabar dalam berdepan dengan kezaliman pemerintah. Adakah kita mentaati perintah Nabi SAW? Nabi SAW memerintahkan kita supaya menjauhi perkara bid'ah di dalam agama. Adakah kita menjauhi perkara bid'ah di dalam, ataupun kita giat lagi melakukan atas dasar hal tersebut dilakukan oleh ramai manusia? Wa ta'atuhu fima amar, kita mentaatinya terhadap apa yang diperintahkan. Itu bukti yang kedua yang perlu kita buktikan. Adakah kita mentaati Nabi SAW, ataupun kita masih lagi mentaati hawa nafsu kita? Kerana kita melihat hawa nafsu kita itu membenarkan apa kemungkaran ataupun perkara yang ditegah oleh Nabi SAW. Sebab itu yang kedua, bukti yang perlu kita buktikan terhadap pengakuan kita bahawasanya kita menyintai Nabi SAW, mestilah kita mentaati apa yang diperintah. Baik. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi, bukti yang menunjukkan kecintaan seseorang itu benar-benar menyintai Rasulullah SAW ialah dia menjauhi apa yang ditegah oleh Nabi SAW dan apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Ini kita dah sentuh tadi. Kita tengok setiap 12 Rabiul Awal, maka ramailah masyarakat akan menyambut kita kata Maulidur Rasul. Persoalannya, adakah menyambut Maulid Nabi itu adalah salah satu tanda ataupun bukti kecintaan yang boleh kita zahirkan kepada Nabi SAW? Adakah kecintaan yang kita pasakkan di dalam hati kita kemudian boleh kita zahirkan melalui sambutan Maulidur Rasul? Ini perlu balik kepada bukti yang pertama dan kedua. Maksudnya kita kena persoalkan, adakah Nabi SAW memerintahkan kita untuk menyambut hari kelahirannya? Adakah para sahabat Nabi menyambut hari kelahiran Nabi SAW yang disebut sebagai Maulid? Maka itu perlu kita persoalkan. Dan dari mana asal usulnya datangnya sambutan Maulid ini? Kalau kita teliti balik, kita tak mau bincang tentang hukum Maulid lah, hukum Maulid ni. Tapi kita nak bagi tahu, kalau kita teliti, maka ianya jelas sekali tidak ada sandaran daripada Al-Quran ataupun As-Sunnah dan juga pengamalan yang ditunjukkan oleh golongan salafus salih, golongan yang terbaik di kalangan umat ini. Yang ada, kalau kita teliti dari sudut garis masa, yang pertama sekali menyambut Maulid ini dalam sejarah umat Islam ialah kerajaan Fatimiyun ataupun Ubaidiyun, iaitulah kerajaan Syiah Fatimiyah, iaitulah pada kurun yang ketiga Hijrah. Maksudnya dah lewat dah kurun yang ketiga Hijrah. Maksud kesimpulannya tak ada lah, kita kata tak diperintahkan untuk menyambut. Baik, kita tak pertikaikan kecintaan umat Islam kepada Nabi SAW. Semua orang yang sambut Maulid ni semua cinta Nabi. Kita tak pertikaikan. Tidak ada orang yang tak, kita kata yang sambut Maulid ni dia benci Nabi, tak. Sebab dia cinta Nabi lah, dia rasa dia kena sambut Maulid. Nampak? Kita tak nafikan kecintaan tadi. Sebab itu sama juga
Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita bacakan tadi juga Allah tak nafikan kecintaan. Tetapi yang Allah jadikan ujian untuk membuktikan kecintaan itu adalah mengikuti Nabi. Sama juga kecintaan yang ada pada umat terdahulu, Yahudi dan Nasrani terhadap nabi-nabi mereka. Allah tak pernah petikaikan kecintaan mereka, perasaan mereka, kecintaan mereka kepada nabi mereka. Tak. Tetapi yang Allah pertikaikan, yang Allah uji mereka adalah sejauh mana mereka mengikuti dan melazimi perintah nabi-nabi mereka. Sebab itu kalau kita teliti balik, memang itu kita tak pernah petikai. Orang yang sambut maulid Nabi, memang dia cinta Nabi. Kita kata kita tak boleh nak petikaikan kecintaan manusia ni. Memang kerana Allah jadikan apa? Nabi Muhammad SAW adalah apa? Nabi yang penutup bagi seluruh Nabi, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin, penutup bagi Nabi-Nabi, dan Sayyidu Waladi Adam, penghulu bagi anak-anak Adam. Maka kita tak boleh nafikan. Memang kecintaan manusia akan berlega kepada batang tubuh Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cuma yang perlu kita persoalkan, adakah kecintaan kita itu benar-benar menepati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul? Sebab kalau kita nak bincang tentang sambut maulid ni, orang Kristian pun sambut maulid Nabi dia pun. Tapi mereka dakwa Tuhan, yang mereka dakwa Tritunggal ataupun Trinity. Kemudian tiba-tiba mereka mendakwa Jesus itu lahir, kemudian disambut hari kelahirannya setiap tahun, dan tanpa mereka memikirkan daripada mana asal usul sambutan tersebut, lalu mereka menerimanya dan mereka menyambutnya setiap tahun. Sedangkan tarikh kelahiran Nabi Isa AS sendiri pun tidak ditetapkan dan tidak tepat kalau ditinjau dari sudut dalil-dalil, maka tidak menepati 25 Disember. Tidak menepati 25 Disember yang disambut setiap tahun. Kalau kita teliti lagi, kalau kita teliti betul-betul, budaya menyambut maulid, budaya menyambut hari kelahiran tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam As-Sunnah, tidak ada juga di dalam praktik Salaful Ummah, sama ada sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Begitulah juga khulafa' yang ikut jalan mereka. Tidak ada dalam sejarah, tidak ada, kecuali pada kurun yang ketiga Hijrah, iaitulah ketika tersebarnya bid'ah Syiah Fatimiyah, yang kita kata mereka lah antara yang mempelopori sambutan maulid Nabi-Nabi dan juga cucu Nabi, anak cucu cicit Nabi, maulid Fatimah, maulid Ali, maulid sekian-sekian fulan, dan maulid raja-raja, iaitulah maksudnya 300 tahun setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat, ini juga yang berlaku dalam ajaran Nasrani. Kalau kita tengok balik, 300 tahun setelah kewafatan Nabi, iaitulah Nabi mereka, Nabi Isa AS, demikianlah juga kita nak bagi tahu tempoh matang untuk tersebarnya kesesatan adalah 300 tahun. Itu kalau kita kaji dari sudut timeline, dari sudut garis masa. Sebab ajaran Kristian yang telah diselewengkan oleh Paul ataupun Shaul ataupun Paul, yang membawa masuk ajaran yang bercanggah dengan ajaran Nabi Isa AS, antaranya Tritunggal, iaitulah Trinity, dan juga apa dia kita kata perkara-perkara yang bercanggah dengan prinsip ajaran Nabi Isa AS, ianya semakin mendapat tempat dan semakin kukuh apabila kesesatan itu dikuatkan dengan campur tangan
raja-raja dan juga pemerintah. Iaitulah pada kurun yang ketiga selepas Masihi. Iaitulah kalau kita tengok bagaimana Maharaja Konstantin dan juga sebelumnya ibunya Saint Helena ataupun Saint Helena yang mula memasukkan ajaran paganism, antaranya adalah dengan kita kata apa, dengan dizahirkan simbol salib, dan juga ajaran-ajaran paganism yang lain dimasukkan, diserapkan ke dalam ajaran Kristian, dan diterima oleh masyarakat umum tanpa ada pengingkaran. Baik. Jadi kalau kita tengok balik, itu kaitan dia 300 tahun selepas Masihi, selepas kewafatan Nabi Isa AS, dan 300 tahun selepas hijrah. So kita nampak dia punya kaitan, macam mana kesesatan tu boleh menjalar dan boleh tersebar. Dan kalau kita tengok balik, itu antara perkara yang, fakta yang kita perlu terima. Demikian juga Maulid Nabi. Maulid Nabi tidak pernah disambut oleh kurun mufaddalah, kurun yang terawal, iaitulah kurun yang terbaik. Dan kalaulah ianya adalah perkara yang baik, sudah tentulah mereka akan mendahului kita. Lau kana khairan lasabaquna ilaih, kalaulah hal tersebut baik, sudah tentulah apa, golongan salafus soleh akan mendahului. Kalaulah Maulid Nabi ini adalah perkara yang baik, sudah tentu mereka akan dahulu menyambutnya. Tetapi tidak ada satu bukti, satu riwayat yang sahih pun yang menyebutkan para sahabat Nabi yang menyintai Nabi menyambut Maulid Nabi. Bahkan antara fakta yang kita boleh kongsikan di sini, antara fakta yang menarik, kalau kita nak bincang tentang Maulid Nabi ni, satu fakta yang menarik. Kebetulan kita berhadapan dengan isu Perancis ni, so anda nak share satu fakta daripada ulama' tarikh, ulama' sejarah, iaitulah apa yang disebutkan oleh al-mu'arrikh, iaitulah Abdul Rahman Al-Jabarti rahimahullah, ketika beliau menyebutkan berkenaan dengan catatan berkenaan dengan Maulid Nabi yang disambut ataupun yang disambut oleh golongan ataupun tentera Perancis yang ketika mereka menjajah Mesir. Sebab itu kalau kita tengok balik, disebutkan oleh Abdul Rahman Al-Jabarti yang wafat 1237 Hijrah. Beliau menyebutkan, ataupun 1237 Masihi ataupun Hijrah, tak sempat Abdul Rahman Al-Jabarti 1237. Kejap nak check balik Abdul Rahman Jabarti. Tarikh ni kita kena tepat lah. Abdul Rahman Al-Jabarti baik. Abdul Rahman Al-Jabarti dia baik 1753 hingga 1822. 1825. Maksudnya di sini merujuk kepada 1753 dan 1783. Masihi lah, 1754 hingga 1822. 1754 Masihi. Jadi bersamaan dengan 1237 Hijrah. Lebih kurang. Baik. Dalam kitabnya Tarikh Ajaibul Athar fi Tarajimi wal Akhbar, beliau sebutkan, dia katakan di sini, ذلك إلى أن مات في سنة 7 بعد 200 كما تقدم. Okey, dia kata sini
bima'rifati di sini disebutkan فدفنوه بمعرفة أخيه في قطعة حجر عليها من هذا المسجد من غير مبالاة ولا مانع وعمل عليه مقصورة ومقاما وواظب عنده بالمقرئين والمداحين وأرباب الإشائر والمنشدين بذكر كراماته وأوصافه في قصائده ومدحه ونحو ذلك ويتواجدون ويتصارخون ويمرغون وجوههم على شباكه وأعتابه ويغرفون بأيديهم من الهواء المحيط به ويضعونه في أعبابهم وصار ذلك المسجد مجمعا وموعدا فلما حضر الفرنسوية إلى مصر تشاغل عنه الناس وهمل شأنه في جملة المهملات وترك مع المتروكات فلما فتح أمر المواليد أو فتح أمر الموالد والجمعيات ورخص الفرنسوية ذلك للناس لما رأوا فيه من الخروج عن الشرائع واجتماع النساء واتباع الشهوات والتلاهي وفعل المحرمات أعيد هذا المولد مع جملة ما أعيد واستهل شهر جماد الأولى بيوم الجمعة. So ini disebutkan tentang apa? Disebutkan tentang pada zaman pada tahun 1214 Hijrah, yang mana ketika tentera Perancis masuk ke Mesir, apa yang mereka buat? Mereka melihat umat Islam ketika itu menyambut Maulid. Ini tengok tentera Perancis. So kita kena faham, Perancis ni antara, dari sudut sejarah, latar belakang, memang mereka adalah antara tentera ataupun negara yang paling membenci Islam. So dari sudut kita tengok sejarah, sebab tu kita memang kita kata kita tak pelik dan hairan lah, kalau Perancis buat apa yang mereka buat sekarang, mereka menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu, kita tak pelik. Sebab bila kita tengok dari sudut juzurut tarikh, kita tengok dari sudut sejarah, memang mereka adalah dari sudut lipatan sejarah, memang mereka adalah antara penjajah yang semua penjajah membenci Islam, tetapi mereka antara yang sangat dahsyat kebencian mereka. Kalau kita tengok apa yang disebutkan oleh Abdul Rahman Al-Jabarti, beliau menyebutkan ketika itu di Mesir, so Mesir pernah dimasuki oleh tentera Perancis. So apa yang tentera Perancis tengok? Tentera Perancis tengok orang Mesir ketika itu menyambut Maulid, lalu mereka membiarkan. Jadi kata sini farakhasal faransawiyah dzalika linnas. So tentera Perancis mengizinkan, memberikan kebenaran hal tersebut, yakni Maulid, untuk disambut lima ra'au fihi minal khuruj yani syara'i, kerana mereka melihat. Tengok kata Abdul Rahman Al-Jabarti, muarrikh Mesir, ulama Mesir, sejarawan Mesir, dia kata apa? Hal tersebut kerana tentera Perancis melihat Maulid yang disambut itu adalah khuruj ani syara'i, keluar daripada syariat, wajtima'un nisa wattiba'i syahawat wattalahi, berhimpunnya lelaki dengan wanita di kemah-kemah, wattiba'i syahawat, dan juga mengikuti syahwat, wattalahi, berhibur, wa fi'l muharramat, melakukan perkara-perkara yang haram yang dilakukan di dalam Maulid. Kemudian dikata lagi, fihi ihtammal Faransis bi'amali 'aidihim al-mu'tad wa huwa 'inda al-i'tidal al-kharifi wa intiqal asy-syams li buruj al-mizan fanadu bi fath al-aswaq. Disebut dari sini, kat situ juga berlakunya, kita kata apa, Perancis ni mereka bawa lah budaya-budaya mereka. So di sini ini penting, kalau kita tengok balik apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Mu'arrikh Abdul Rahman Al-Jabarti rahimahullah ketika menyifatkan hamalatul Faransa, ataupun disebutkan, kita kata apa, Faransawiyah, merujuk kepada tentera Perancis, yang sekarang ni mereka kita tengok tak ada permohonan minta maaf secara terbuka untuk umat Islam. Bahkan kita tengok makin melarat fitnah yang terjadi disebabkan oleh pemimpin mereka yang terang-terangan mencela dan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menyebabkan berlakunya fitnah yang lebih dahsyat, iaitu pembunuhan dan sebagainya, berpunca daripada mereka sendiri. Lalu mereka nak jadikan apa yang menjadi punca mereka, yang berpunca daripada
kesalahan mereka, kelalaian mereka, lalu mereka nak menjadikan umat Islam sebagai kambing hitam untuk diperangi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas perbuatan mereka dan memusnahkan orang-orang yang membenci Islam dan orang yang terang-terangan mencela Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi dikatakan di sini, so kita nampak sini ada satu poin yang penting. Ada satu poin yang penting. Perancis bila dia masuk ke Mesir, mereka melihat umat Islam ketika itu lemah. Kenapa lemah? Antaranya adalah apa? Islam itu hanya dijadikan sebagai satu bentuk, kita kata apa, hanya dijadikan ritualistik. Ritualistik yang tidak disandarkan dengan atas apa? Sandaran yang sahih. Sebab itu dikatakan di sini, Abdul Rahman Al-Jabarti dia kata, wa rakhasa al-faransawiyyah dhalika lin-nas lima ra'au fihi min. Tentera Perancis, mereka telah mengizinkan benda lain, mereka perang, tapi maulid ni mereka biar. Mereka izinkan untuk manusia, ini umat Islam, menyambutnya di Mesir, lima ra'au fihi, kerana mereka melihat ada 1, 2, 3, 4, ada 5 perkara. Tengok Abdul Rahman Jabarti, dia muarrikh Mesir, dia menyifatkan dengan sangat dakik. Dia kata yang pertama, kerana dalam maulid itu adanya al-khuruju 'ani syara'i, keluar daripada syariat. Bidah, kita kata keluar daripada syariat. Kan? Tapi yang sambut maulid sekarang pun dia tak setuju juga. Dia kata kami sambut maulid tapi kami tak buat benda mungkar. Ya, kita akui mereka tak buat benda mungkar, tapi paling minimum bila mereka sambut benda tu, sambut maulid Nabi ni, paling minimum dia dah terkeluar daripada sunnah tu. Kan? So kita tak mau bincang lah dalil yang mereka pakai, tapi kita nak bagi tahu yang rajah. Sebab kalau kita ni nanti dia orang kata kita apa, yalah, dia orang akan kata macam-macam lah kan. Tapi kita nak kata apa, kita kata itulah, kita kata benda tu tak ada lah, tak ada lah dalam agama. So dia orang pun kadang-kadang dia orang, sebahagian dia orang yang sambut, dia orang akui kerana keterpaksaan, kerana disebabkan dia dah jadi kita kata dah jadi budaya. So kalau tak sambut tu jadi pelik. So sebab kerajaan sambut, pemerintah sambut, raja-raja sambut, jadi tak boleh lah, kita kena ikut. So kita sebagai seorang Muslim, bukan itu pendirian kita. Pendirian kita ialah kita kata perkara yang mungkar tetap mungkar, kan? Kita kena jelaskan, kan? Tetapi nak bagi tahu, tengok Al-Jabarti, Abdul Rahman Al-Jabarti, dia kata apa? Perancis membenarkan sambutan maulid kerana yang pertama keluar daripada syariat. Yang kedua wajtima'un nisa, kerana mereka lihat bahawasanya maulid-maulid yang disambut itu adanya perkara-perkara mungkar, antaranya apa kita kata bergaulnya lelaki dan wanita secara bebas. Wattiba' syahawat, dan mengikuti syahwat, kerana di dalam maulid itu adanya tarian, adanya menyanyi dan sebagainya. Wattalahi, hiburan. So sebab Perancis tengok apa benda ni, dia orang bukan baca Quran pun, dia orang bukan buat benda yang ni pun, tengok dia orang menyanyi, dia orang bernasyid dan sekian-sekian. Wattalahi wa fi'lil muharramat, dan melakukan perkara-perkara yang haram. So ini yang disebutkan oleh Abdul Rahman Al-Jabarti di dalam kitabnya Tarikh Ajaibul Athar fi Tarajim wal Akhbar. Kalau kita tengok pada jilid yang kedua halaman 306. Jilid yang kedua halaman 306. Baik, jadi ini satu pengakuan daripada seorang sejarawan Mesir. Yang dia, maksudnya ini subhanallah, ini kita boleh tengok hari ni sampai sekarang mereka membenarkan sambutan maulid, tetapi dalam masa yang sama mereka terang-terangan membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So di sini apa yang kita boleh dapat? Maksudnya sama ada kita sambut maulid atau kita tak sambut, itu sedikit pun tak bagi kesan kepada mereka. Bahkan mereka tahu bahawa benda tersebut adalah bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu benda tersebut bertentangan dengan Islam. Dia kata al-khuruju 'ani syara'i, dia terkeluar daripada syariat. Maksud terkeluar daripada syariat ni, dia bidah lah, perkara yang tak dilakukan oleh salafus salih. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tunjukkan. Sebab itu kalau kita kena faham, antara sunnah yang kita kena lazimi adalah sunnah yang ditinggalkan, perkara yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-matrukah,
perkara yang ditinggalkan oleh Nabi dan sahabat yang tidak diamalkan oleh mereka, maka itu wajib juga kita tinggalkan. Maksudnya kalau sahabat Nabi, kalau Nabi SAW tak sambut maulid, sahabat pun tak sambut maulid, maksud kita pun tak boleh sambut. So itu maksudnya kita ikut sunnah Nabi, kan? So kita kata itu antara sunnah mahjurah, ataupun perkara yang kita kata yang kita kena tinggalkan, kerana Nabi dan sahabat tinggalkan benda tu. Kalaulah benda tu baik, sudah tentulah ianya apa? Diperintahkan untuk kita sambut. Sedangkan tarikh lahir Nabi SAW sendiri pun tidak sepakat, ulama tak sepakat. Kalaulah maulid tu disyariatkan, sudah tentulah ulama sepakat dalam menetapkan tarikh lahir Nabi. Sebab itu kalau kita tengok balik apa yang disebutkan oleh Abdul Rahman Al-Jabarti tadi memang sangat jelas lah, memang sangat jelas. Sebab itu kita kena fikir, kita kena tengok kenapa mereka sengaja memilih 12 Rabiul Awal. Maksudnya dalam bulan Rabiul Awal ini, kita tengok ini adalah satu yang disengajakan kerana mereka nak main sentimen dan emosi. Dan kita kena faham ini juga kemungkinan adalah salah satu strategi mereka untuk mempermainkan emosi. Dan ini juga yang digunakan oleh musuh-musuh Islam pada setiap zaman. Mereka suka menangguk di air yang keruh. Mereka suka mengambil kesempatan di atas kemarahan, emosi. Sebab itu kita jangan terpedaya dengan golongan seperti Ikhwanul Muslimin, golongan-golongan Harakiyun, golongan Hizbiyun yang mereka menyeru supaya dilakukan demonstrasi, dilakukan perkara yang di luar batasan syariat, dan melakukan kerosakan, dibalas dengan kerosakan juga. Maka kita jangan terpedaya, kerana kadang-kadang itu adalah salah satu perangkap musuh. Sebab itu apa yang berlaku sekarang, kita tengok makin melarat. Dan kita setuju bila negara-negara Islam bangkit, pemimpin-pemimpin dunia bangkit menyatakan bantahan dan sebagainya. Tetapi kita kena faham ada perkara yang kita kadang-kadang kita terlepas pandang, iaitulah bila sentimen itu kita terlampau emosi dan menyebabkan kita melakukan kezaliman yang lebih dahsyat. Sebab itu balik pada bukti kecintaan kita kepada Nabi SAW. Tadi kita dah sebut tadi yang ketiga. Yang keempat wa an la yu'badullah illa bima syara'a, wa an la yu'badullah illa bima syara'a, dan kita tidak menyembah Allah melainkan dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi. So kita nak dekat dengan Allah, nak cinta Allah, bukan dengan sambut maulid, tetapi ikut sunnah Nabi SAW. Ikut sunnah dia, bukan dengan kita buat benda yang tak disyariatkan. Itu maksudnya wa an la yu'badullah illa bima syara'a, tak menyembah Allah melainkan dengan apa yang disyariatkan. Apa yang disyariatkan. Yang kelima wa iktsarus salah alaihi, tanda bukti kita cintakan Nabi adalah kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selawat pun kita kena ikut selawat yang ditunjukkan oleh Nabi, bukan kita buat cara selawat yang tersendiri, kaifiat yang tertentu yang tidak ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang paling afdal adalah selawat Ibrahimiyah yang kita baca di dalam solat kita. Baik. Yang keenam wa nashru sunanihi. Antara bukti cinta kita kepada Nabi SAW adalah kita menyebarkan sunnah-sunnahnya. Kita menyebarkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Kita menyebarkan perkataan hadis-hadis Nabi SAW. Ini antara bukti kecintaan kita kepada Nabi SAW. Yang ke-8 ataupun yang ke-7 wal ghiratu lahu, kita merasa cemburu bila ada orang yang memperkotak-katikkan kedudukan Nabi kita SAW. Kita rasa marah, cemburu, lebih daripada diri kita sendiri, lebih daripada ibu bapa kita sendiri, lebih daripada segala-galanya. Maka Rasulullah SAW perlu kita rasa apa? Kita ada rasa kecemburuan, dan kita perlu ada rasa apa, kita ghirah, kita itu semangat kecemburuan yang tinggi kalau ada orang yang merendahkan dan menghina Nabi kita SAW. Siapa yang tak marah bila berlakunya apa yang berlaku di Perancis? Semua orang Islam marah, kerana menunjukkan iman itu ada, tak kira daripada mana pihak, tak kira mana-mana orang. Bila dia dinamakan dia Islam, dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walaupun dia ada kekurangan, walaupun dia tak amalkan Islam yang sebenar, walaupun dia buat bid'ah dan sebagainya, dia still ada. Kerana Allah Ta'ala campakkan rasa iman, rasa cinta kepada Nabi SAW ni kepada seluruh makhluk. Even orang kafir pun, walaupun mereka tak beriman, tapi mereka marah.
orang yang ada fitrah, mereka akan marah kalau dihina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan tokoh utama umat Islam, nabi umat Islam. Mereka pun rasa tak selesa. Mereka tahu sebagaimana kalau orang menghina nabi mereka juga akan marah. Tetapi ini datang daripada orang yang tidak ada agama, pada hakikatnya tidak ada agama, ataupun tidak ada rasa malu, tidak ada rasa sekelumit rasa malu terhadap tokoh ataupun syakhsiah, tokoh yang sangat penting di dalam sesebuah agama. Baik. Sebab tu kalau kita tengok yang ketujuh, kita rasa marah, kita rasa cemburu dengan kalau kita tengok orang yang menentang sunnah Nabi, orang yang tak ikut sunnah Nabi, orang yang mencela Nabi SAW, mencela sunnah Nabi SAW, maka kita ada rasa cemburu. Wal ghiratu lah. Yang ke-8, walintisaru limaqamihi, kita membela, mempertahankan Nabi SAW. Macam mana kita nak membela, nak membantu? Intisaru lahu walintisaru limaqamihi, maksudnya kita membantu agama Nabi SAW, membantu agama. Tetapi kalau kita hanya just marah, tapi kita pada hakikatnya kita tak bantu agama, kita hanya marah, berdemonstrasi, boykot dan sebagainya, tetapi kita tak tunjukkan intisar, bantuan dan pembelaan yang sebenar. Yang ke-9, wad-difa' anhu, iaitulah kita mempertahankan Nabi SAW, mempertahankan sunnahnya, mempertahankan agamanya, mempertahankan ajaran Nabi SAW. Yang ke-10, wa hubbu man ahabbahu wa hubba dinahu wa ashabahu wa bughdu wa adawatu man abghadahu wa nala min ashabihi. Kita menyintai orang yang dicintai oleh Nabi, kita menyintai agamanya, kita menyintai para sahabatnya, kita membenci dan bermusuh kepada orang yang membenci dan orang yang mencela para sahabatnya. Kerana apa? Sahabat Nabi adalah apa? Orang yang dicintai oleh Nabi. Sebab tu yang ke-10 ni maksudnya dia adalah lazim daripada kesemua kecintaan kita. Maksudnya kita menyintai orang yang dicintai oleh Nabi, para sahabatnya, isteri-isterinya, ummahatul mukminin. Kita menyintai orang-orang yang menyebarkan hadis-hadis Nabi, iaitulah ahli ilmu, ulama yang menjadi warathatul anbiya, yang kita kata menyampaikan hadis-hadis Nabi, yang menyampaikan agama Allah. So kita menyintai. Dan kita membenci orang yang membenci agama Nabi, membenci orang yang memusuhi Nabi, orang yang memperlekehkan ataupun merendah-rendahkan kedudukan Nabi SAW. Kita membenci dan bermusuh dengan mereka. Baik, ke-10 ini adalah bukti, bukti yang membuktikan seseorang benar-benar menyintai Nabi SAW, dan bukan semata-mata dakwaan semata-mata. Baik. Jadi kalau kita tengok balik, itu antara perkara yang kita perlu faham tentang kedudukan Nabi kita SAW. Baik. Kemudian kita nak lihat ayat dalam Al-Quran, iaitulah dalam surah Al-Hijr, ayat 95. Sebelum tu kita tengok ayat yang sebelumnya. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan berkenaan dengan tugas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa qul, dalam ayat 89, wa qul inni anan nadhirul mubin, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku anan nadhirul mubin, aku adalah pemberi peringatan yang nyata. So ini tugas para nabi, kerana mereka memberi peringatan yang nyata. Kama anzalna 'alal muqtasimin, sebagaimana kama anzalna 'alal muqtasimin, iaitulah apa? Al-muqtasimin al-mutahalifin, ay tahalafu ala mukhalafati al-anbiya wa takdzibihim wa adhahum. Yani Nabi diutuskan untuk memberi amaran dan memberi peringatan kepada orang-orang yang bersekutu untuk menentang Nabi. Yani mereka yang bertahaluf. Al-muqtasimin maksudnya kama anzalna 'ala al-muqtasimin, maksud al-muqtasimin ay al-mutahalifin. Al-mutahalifin ay mutahalifina 'ala mukhalafati al-anbiya wa takdzibihim wa adhahum, iaitu mereka yang bersepakat ataupun yang kita kata bersekutu dalam menentang dan mendustakan para nabi, mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Nabi adalah pemberi amaran kepada orang yang menentangnya. So kita kata tak hairanlah bila Nabi dicela,
dihina, diperlekehkan. So kita kata ini adalah tabiat. Alladzina ja'alul qur'ana 'idin. So Allah Taala sebut lagi sifat mereka itu adalah apa? Alladzina ja'alul qur'ana 'idin, ai jazza'u kutubahum kutubahul munazzil 'alaihim fa'amanu bi ba'di wa kafaru bi ba'd. Iaitulah mereka yang ja'alul qur'ana 'idin, iaitulah golongan ahlul kitab yang mereka membahagi-bahagikan kitab yang diturunkan kepada mereka ini. Mereka beriman dengan sebahagiannya dan mereka kufur kepada sebahagiannya. So ini antara sifat penentang Nabi. Mereka beriman dengan sebahagian dan mereka kufur kepada sebahagian. Baik. Fa warabbika lanas'alannahum ajma'in. So Allah Ta'ala sebut apa? Fa warabbika lanas'alannahum ajma'in. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan fa warabbika, dan demi Tuhanmu, lanas'alannahum ajma'in, kami benar-benar akan bertanya kepada mereka, akan mempersoalkan kepada mereka, ataupun akan meminta mereka supaya menjawab, dan juga akan dipertanggungjawabkan ke atas mereka tentang apa? Fa warabbika lanas'alannahum ajma'in, maksudnya apa? Iaitulah apa? An la ilaha illallah, tentang sejauh mana mereka mengikuti seruan para nabi dan rasul yang mengajak mereka kepada mentauhidkan Allah dan mengikuti para rasul. Masuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, amma kanu ya'malun, fa warabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka amalkan, apa yang mereka praktikkan daripada tuntutan seruan para nabi dan rasul yang memerintahkan mereka supaya mentauhidkan Allah dan juga merealisasikan la ilaha illallah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, dan mentajridkan ittiba' mereka, iaitulah mentauhidkan ittiba' mereka kepada Nabi SAW. So Allah akan tanya kan? Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut ayat yang berikutnya, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maka berterus teranglah, fasda' bima tu'mar, if'al ma tu'mar, imdi. Maksudnya apa? Kata Mujahid, al-jahru bil Quran fi salat. Maksudnya Allah perintahkan supaya Nabi SAW berterus terang dalam dakwah baginda. Antaranya membaca Al-Quran di dalam solat baginda dengan jahar, dan tidak perlu takut lagi, tidak perlu bersembunyi. So ini antara dalil ayat ni turun di Mekah. Kalau kita tengok surah Al-Hijr adalah Maki, period Maki, maksudnya ketika itu sebelum hijrah. Dan sebab itu kalau kita tengok, ini antara dalil yang menunjukkan perintah supaya Nabi SAW berdakwah secara terus terang, secara jahar, menjaharkan dakwah baginda. Fasda' bima tu'mar, maka berterus teranglah, jaharkan dakwahmu, jaharkan bacaan Quranmu di dalam solat, jangan takut. Bima tu'mar, dengan apa yang diperintahkan kepada kamu wahai Muhammad. Wa'arid 'anil musyrikin, berpalinglah daripada orang musyrikin, kerana orang musyrikin memang tak suka berpaling. Kemudian Allah kata apa? Allah bagi jaminan, inna kafainakal mustahzi'in, inna kafainakal mustahzi'in, sesungguhnya kami, inna, Allah kata inna, sesungguhnya kami, kafainaka, yakni apa? Kami cukup, kamilah yang mencukupkan, ataupun kami akan mencukupkan kepada engkau, iaitulah daripada apa? Serangan, tuduhan, tuhmahan, ejekan orang-orang yang mengejek. Kafainakal mustahzi'in, kami akan mencukupkan kepada engkau, kami akan membela engkau, kami akan mempertahankan engkau, kami akan tidak akan memudaratkan engkau. Allah kata kami akan menjaga engkau, kami mencukupkan engkau, menjaga engkau, mempertahankan engkau, membela engkau daripada ejekan orang-orang yang mengejek. Inna kafainakal mustahzi'in, ini adalah jaminan Allah. Inna kafainakal mustahzi'in. Sebab itu kalau kita tengok di dalam tafsirul Quran bi kalamir Rahman oleh Syekh al-Mufassir Abil Wafa' Thana'illah al-Hindi al-Amar Tasri atau al-Amar Tasri, beliau sebutkan apa? Beliau sebutkan inna kafainakal mustahzi'in bi'i'la'i kalimatak. Biasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, macam mana cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempertahankan Nabi SAW daripada ejekan musuh, daripada ejekan orang-orang yang mengejek. Istahza'a al-mustahzi'in, inna kafainakal mustahzi'in. Macam mana Allah mencukupkan
Nabi. So Allah Ta'ala defend Nabi, Allah Ta'ala akan jaga Nabi, Allah Ta'ala akan, bila Nabi SAW dah wafat, maka itu juga tak memudaratkan umatnya. Bahkan Allah akan jaga sampailah Nabi wafat. Walaupun ada orang yang mencela Nabi, Allah akan jaga. Inna kafainakal mustahzi'in. Antaranya Allah akan meninggikan kalimat La ilaha illallah walau karihal kafirun, walau karihal makirun, walau karihal makrun. Makron kan nama apa? Walau dibenci oleh al-makirun, orang-orang yang melakukan makar dan tipu daya, walau dibenci oleh orang-orang kafir. Termasuklah Macron ke Macron, Presiden Perancis. Walaupun dibenci, tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan tinggikan kalimat Islam. Baik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan tinggikan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dhikrak. Takkan terkesan. So ini jaminan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takkan terkesan dengan celaan orang-orang yang mencela. Sebab itu para ulama lagi, kalau kita tengok ayat ini, inna kafainakal mustahzi'in, dia sama dengan apa? Wallahu ya'simuka minan nas. Sama dengan ayat Allah Taala sebut apa? Iaitulah apa? Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Kemudian apa? Wallahu ya'simuka minan nas. Kan? Wahai rasul, sampaikan daripada sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu. Wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah akan menjaga engkau daripada serangan manusia, daripada ejekan manusia, daripada hinaan manusia. Allah Ta'ala akan jaga. Maksudnya apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala takkan tinggalkan Nabi. Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala protect, Allah Ta'ala akan defend. So macam kita tengok macam apa yang berlaku sekarang, maksudnya kita kena yakin Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan balas. Kalau kita tengok dalam kitab tafsir dan juga kitab tarikh, bila membahaskan tentang ayat inna kafainakal mustahzi'in, kalau kita tengok, kita buka dalam At-Tabari, Ibn Kathir, dalam Al-Baghawi dan kitab-kitab tafsir, mereka bawakan senarai tokoh-tokoh Quraisy yang mencela Nabi. So benda ni bukan baru. Benda orang mencela Nabi bukan benda yang baru, kita kata. Bukan benda yang perlu kita terkejut sebenarnya. Cuma kita agak terkejutlah bila keluar daripada pemimpin, seorang presiden ataupun seorang Perdana Menteri ke seorang presiden yang sepatutnya dia menjadi contoh ikutan. Itu yang kita terkejut tu. Sebab itu yang kita terkejut. Tak sepatutnya seorang pemimpin dunia yang sepatutnya dia ada maklumat dia kena tahu macam mana dia sebagai seorang pemimpin, dia kena respect agama lain. So dia tak boleh keluarkan perkataan yang menghina agama lain. So itu akan memberi kesan kepada hubungan diplomatik antara negara dan antaranya negara-negara Islam. Dia kena tahu. Takkan benda tu benda yang simple badahi macam tu pun dia tak boleh tahu. So itu yang menyebabkan kita terkejut. Dan kalau kita tengok balik, itu benda ni dah lama. Maksudnya pemimpin-pemimpin Quraisy, kalau kita tengok balik ayat ni, inna kafainakal mustahzi'in, kalau kita buka dalam tafsir, ulama akan senaraikan antaranya 7 orang yang mencela Nabi. 7 atau 5 orang. So ni ada khilaf di kalangan ulama lah, 5 orang ni. So antaranya kalau kita tengok dalam tafsir, kalau kita buka dalam tafsir Ibn Kathir pun ada disebutkan berkenaan dengan mereka ini. Antaranya kalau kita tengok kana uzama'il mustahzi'in, antaranya kalau kita tengok Urwah bin Zubair kata ada 5 kan. Mereka ni ada kedudukan. So mereka ni pemimpin, mereka ni berpengaruh. Antaranya daripada Bani Asad, iaitulah Al-Aswad ibnu Al-Aswad ibnu Al-Muttalib, Abu Zam'ah seorang first. Baik. Dan Nabi SAW mendoakan, Allahumma a'im basarahu, ataupun a'mi basarahu wa athkilhu waladah. Nabi pernah doakan dia, ya Allah butakan dia, butakan mata dia dan matikan anak dia. Baik. Antaranya lagi Al-Aswad ibni Abdi Yaghuth ibnu Wahab ibni Abdi Manaf ibnu Zuhrah. Ini daripada Bani Zuhrah. Kemudian daripada Bani Makhzum, Al-Walid ibnu Mughirah. Al-Walid ibnu Mughirah ibnu Abdillah ibnu Umar ibnu Makhzum. Kemudian dari Bani Saham ibni Amr,
Iaitulah apa? Al-As ibn Wa'il ibn Hisham ibn Su'id ibn Sa'd ibn Saham. Kemudian daripada Khuza'ah, suku Khuza'ah, Al-Harith ibn Tulatilah ataupun Tulatilah ibni Amr ibn Harith ibn Abd ibn Amr ibn Malkan ataupun Mulkan. So ada 5. So dalam versi, dalam riwayat yang lain disebutkan ada 7. So ulama tak sepakat lah. Kalau kita tengok dari sudut status atau sanad pun ada perbahasan ulama. Tapi nak bagi tahu dah ada. Sebab tu kalau kita tengok balik ayat ni, inna kafainakal mustahzi'in ni, antara yang disebutkan oleh ulama salaf, ada ulama tafsir dan ulama tarikh, bahawasanya 5 orang ini atau 7 orang yang mencela Nabi adalah di kalangan pemimpin Quraisy. Daripada setiap suku tu ada. So kita tak hairan lah kalau di negara-negara Eropah ni ada yang kepala-kepala dia. So kita tak perlu hairan sangat, sebab memang daripada dulu pun Nabi SAW dihina dan diejek. Dan apa yang berlaku, nasib mereka kelima-lima orang ni sangat sadis. Kalau kita buka dalam kitab tafsir, ulama bawakan riwayat pengakhiran mereka sangat sadis. Mereka mati dalam keadaan yang sangat teruk. Dan kalau tengok dalam riwayat tafsir disebutkan malaikat Jibril turun. Yang ketika jelaskan tentang ayat inna kafainakal mustahzi'in, kami mencukupi kepadamu wahai Muhammad, kami cukup. Maksudnya kami cukup untuk balas. Sebab Allah Tuhan. Dan mereka yang mencela Nabi ni makhluk dia. So sebab itu dalam riwayat disebutkan Jibril turun. Kemudian Jibril tunjuk siapa? Nabi SAW tunjuk kat Jibril siapa. Dia ada di kalangan mereka yang sakit perut, sampai dikatakan sampai dia mati disebabkan oleh minum air yang sangat banyak. Salah seorang daripada 5 orang ataupun 7 orang. Ada yang mati disebabkan oleh tertusuk dengan duri. Simple je, tapi mati dalam keadaan yang hina. Ada yang daripada 5 orang tu, ada yang mati dalam keadaan yang sangat sadis. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala merealisasikan jaminannya inna kafainakal mustahzi'in. Kerana disebutkan kelima-lima orang yang mencela Nabi dengan celaan yang sangat dahsyat mati sebelum peperangan Badar. Walaupun ada riwayat yang sebut mereka itu antaranya yang mati dalam perang Badar, tetapi yang lebih sahih, yang lebih rajih, yang ayat yang berkenaan dengan inna kafainakal mustahzi'in, 5 orang atau 7 orang pemimpin Quraisy ini mereka mati sebelum perang Badar lagi. Maksudnya mereka mati dalam keadaan yang masing-masing tu dalam keadaan yang sangat sadis. So Allah Ta'ala membela Nabi dan Rasulnya. Sebab apa? Sebab dalam hadis pun Nabi beritahu, Allah Ta'ala sebut dalam hadis Qudsi, man adali waliyan faqad adhantuhu bil harb. Barang siapa yang membenci, menyakiti waliku, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adhantuhu bil harb, maka aku izinkan, aku isytiharkan baginya peperangan. Allah isytiharkan perang. Baik. Jadi itu antara apa yang kita boleh tadabbur daripada ayat ini. Kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala, akhir sekali Allah Taala tutup ayat ini. Kalau kita tengok sebelum tu, fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin inna kafainakal mustahzi'in. Kemudian Allah Taala kata apa? Walaqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. So Allah Taala tutup ayat dengan apa? Perintah supaya kita tak melayan. Dia macam ni. Bila kita tengok apa yang orang kafir nak sekarang ni, supaya kita melakukan perkara yang di luar batas, supaya umat Islam memberontak. Bila umat Islam memberontak, maka itu akan memudaratkan mereka lagi. So kita tengok nasib saudara kita di Perancis, macam mana mereka sekarang ni diancam dengan pelbagai ancaman. Kemudian berlaku lagi pembunuhan. Dan kita pun semoga Allah SWT menjaga umat Islam di Perancis dan umat Islam di seluruh dunia. Dan itu yang mereka nak sebenarnya. Mereka nak main sentimen emosi. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, Allah Taala tak perintahkan kita untuk layan apa yang mereka kata. Maksudnya memang kita marah, tapi kita tengok Allah Ta'ala tutup ayat tu. Allah kata apa? Fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Kemudian Allah kata apa? Walaqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu
Allah kata kat Nabi Muhammad, kami tahu bahawasanya hal tersebut menyempitkan dadamu atas apa yang mereka katakan. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah, memuji Tuhanmu dan jadilah orang-orang yang sujud. So Allah Ta'ala perintahkan kita supaya menyibukkan diri dengan ibadat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepada kamu kematian. Baik, ayat ini kalau kita tengok, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebutkan ayat inna kafainakal mustahzi'in. Kalau kita bincang dari sudut hukum, hukum orang yang mencela Nabi, itu dia ada perbahasan lain. So kita malam ni kita nak tadabbur je. Tapi kalau nak bincang tentang hukum orang yang mencela Nabi, zimmi ataupun orang kafir ataupun orang Islam kalau dia cela Nabi, dia kafir, automatik kafir dan murtad, dan hukum dia bunuh. So pemerintah wajib bunuh walaupun dia bertaubat. Ini atas qaul Imam Ahmad dan qaul ashab Hanabilah, dan dirajahkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Walaupun dia bertaubat, dia still kena bunuh. Siapa yang bunuh? Ini kita kena stop lah. Siapa yang bunuh? Pemerintah. Maksudnya pemerintah Islam wajib bunuh. So kita kena faham ayat ini, ayat yang kita sebut dalam surah Al-Hijr ini. Sebab itu ada riwayat daripada Ibnu Abbas menyebutkan ayat ini dimansuhkan dengan ayat yang memerintahkan apa? Qatilul musyrikin, iaitulah memerangi kaum musyrikin. Iaitulah apa? Perintah supaya memerangi orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang membenci Nabi SAW, yang menentang dan memusuhi Nabi. So sebab itu kalau kita tengok, sebab ayat ni Makkiyah, surah ni surah Makkiyah. Sebab itu kita kata kalau kita nak bincang tentang hukum, so kita kena rujuk pada kitab ulama yang bincang tentang hukum orang mencela Nabi. Hukum orang mencela Nabi ni sepakat ulama kata kafir dengan ijma'. Kalau orang Islam mencela Nabi, kafir dengan ijma', dan dibunuh oleh pemimpin, pemerintah boleh bunuh. Ada satu lagi pendapat kata boleh dibunuh kalau tak, bukan pemimpin pun boleh bunuh, tetapi dengan syarat tak menimbulkan fitnah. Tu ada pendapat. So kita kena faham sebab apa? Sebab apa orang yang cela Nabi ni, kalau dia bertaubat sekalipun, walaupun dia kafir, dia masuk Islam, dia bertaubat, atas qaul sebahagian ulama, dia wajib dibunuh. Maksudnya sebab apa? Sebab ulama bahas kan, sebab Nabi Muhammad SAW dah wafat. Kalau Nabi masih hidup, kita boleh tahu Nabi maafkan atau tak. Tapi bila Nabi dah wafat, susah kita nak tentukan adakah Nabi maafkan atau tak. Siapa boleh jamin orang yang cela Nabi, Nabi maafkan, sedangkan Nabi dah wafat? Sebab itu ulama kata walaupun mereka yang mencela itu bertaubat dia diterima oleh Allah, wallahu ta'ala alam, Allah boleh terima, tetapi dia tetap kena had dia bunuh. Baik, jadi kita kena faham, bila kita sebut bunuh ni, dia bukan semua orang boleh bunuh. Sebab itu even kalau ada pendapat ulama yang kata semua orang, siapa-siapa pun boleh bunuh, tapi kalau menyebabkan berlakunya pembunuhan yang berikutnya, maksudnya akan menimbulkan fitnah, maka itu ulama kata tak boleh buka pintu fitnah. Baik, sebab itu kita kata yang sahihnya kembali kepada hukum Islam, kembali kepada pemerintah Muslim, mereka yang kena tegakkan. Sebab kalau kita buka macam tu, fauda, orang tu bunuh orang ni, dah jadi macam sekarang. So sebab kita fahamlah sebab mana ada orang yang nak hidup dengan dalam keadaan macam tu sampai diserang gereja dan sebagainya. Kita pun tak Nabi SAW sendiri tak izinkan benda tersebut. Nabi larang dalam peperangan, dalam jihad, Nabi larang untuk menyerang dan membunuh orang yang berada di dalam gereja. Orang yang beribadat di dalam gereja, di dalam kuil mereka, di dalam gereja mereka, dalam tempel mereka. Nabi larang. Itu dalam apa? Dalam peperangan. Nabi larang bunuh budak-budak, Nabi larang bunuh orang tua, Nabi larang bunuh perempuan. Nabi larang, ini dalam peperangan ni, Nabi larang bunuh orang yang berada di dalam rumah ibadat, orang yang tengah solat, ataupun orang yang berada di dalam rumah ibadat, tak kira rumah ibadat apa, Nabi larang. Tiba-tiba kita orang Islam, kita pergi bunuh orang, tak betul lah. So kita kena ambil daripada seluruh konteks, kita kena ambil daripada semua sudut. So sebab itu kenapa kita kata, ya, perbuatan orang yang bunuh orang yang cela tu, kita lepas, kita kata dah lepas, kita pun tak perlu nak bela mana-mana. Maksudnya kita kata, yelah dah lepas lah, dah ada yang mati, nak buat macam mana? Pasal dia pun salah, siapa suruh dia hina Nabi?
So kita kata kita pun tak ada lah rasa nak sedih sangat pasal dia memang hina Nabi. Kan, tapi perbuatan yang zalim, yang ni pergi bunuh, kalau dia nak bunuh yang cela Nabi je lah. Kenapa sampai kena bunuh orang yang dalam gereja? Tak perlulah. Kalau betul-betul nak bunuh dia kan. Tapi kita tak mau benda ni dibuka. Maksudnya kita tak mau buka pintu fitnah. Dan akhir sekali menyebabkan kita tengok hari ni wallahul musta'an, bila dah tak terkawal, ni bunuh orang tu, bunuh orang ni, sembelih, jadi fauda. Yang ni Islam tak izinkan. Islam bukan agama yang kita kata apa fauda macam tu. Sebab itu kalau kita tengok balik, kalau nak bincang tentang hukum tadi memang panjang lah. So kita serahkan kepada ahlinya. Maksudnya boleh tanyalah kat asatizah kita yang lain apa hukum yang, kalau kita tengok secara umumnya memanglah dalam Islam orang yang cela Nabi hukumnya kafir dengan ijma' dan dibunuh. Walaupun dia bertaubat, dia still dibunuh. Itu satu qaul, pendapat ulama. Walaupun dia bertaubat. Sebab apa? Sebab alasan dia Nabi SAW dah wafat. So siapa yang boleh kata Nabi maafkan? Lainlah kalau Nabi masih hidup. So tak gugur hukum bunuh tu. Cuma kita nak praktik bunuh tu tak boleh lah. Itu kita kena faham. Tak boleh lah semua orang pakat-pakat nak pergi bunuh. Itu akan menyebabkan berlakunya huru-hara. Sebab itu had itu dipegang oleh pemerintah. So pemerintah yang kena jatuhkan hukum. Sebab apa? Sebab mencela Nabi ni lebih dahsyat berbanding dengan mencela raja. Kalau kita dengar orang cela raja, kita marah. Takkan cela Nabi macam tu je, kita tak ada rasa apa. Sebab itu hukum had, hukum syarak ditetapkan, antaranya had bagi orang yang mencela Nabi dan Rasul. Bahkan ulama sebutkan sab Rasul, mencela Nabi, mana-mana Nabi, tak kira, bukan Nabi Muhammad saja. Kalau orang tu mencela Nabi Musa, dia kena hukum bunuh. Kalau dia mencela Nabi Isa, dia kena hukum bunuh. Nampak? Maksudnya Islam jaga semua agama. Islam jaga semua, kita kata kepentingan. Maksudnya semua agama di sini dari sudut apa? Semua tokoh-tokoh yang agama-agama lain pun akui, Islam jaga. Itu maksud dia. Kalau kata ada orang hina Nabi Musa, kafir. Dan dia wajib dihad. Maksudnya pemerintah Islam bukan hukum dia. Bukan Nabi Muhammad saja. Nabi Muhammad lebih lah. Kalau dia hina Nabi Muhammad, maksudnya dia hina juga Nabi Musa. Tapi ini kita bincang kalau dia hina satu-satu Nabi. So dibahaskan ulama. Tapi Nabi Muhammad ni dia special. Sebab dia khatamul nabiyyin, dia penutup Nabi-Nabi. Kalau kita cela dia, lagi dahsyat lah. Lagi dahsyat. Sebab itu tak boleh diterima. Sebab itu kalau orang yang mencela Nabi ni masih hidup, orang akan rasa marah. Sebab dia macam kita lah, macam kita. Sebab apa? Qisas ditegakkan. Qisas, hukum balas, bunuh balas. Sebab selagi orang yang membunuh saudara kita ataupun kerabat kita masih tak ditangkap, masih tak dibunuh, masih bebas, hati kerabat dia tu akan makin marah. Dan dia takkan apa? Dia takkan menenangkan. Bila dia akan tenang? Bila orang yang menzalimi saudara dia, orang yang membunuh saudara dia tadi turut dibunuh, baru tenang. Bayangkan Nabi. Selagi orang yang cela Nabi itu masih hidup, orang Islam takkan tenang. Selagi dia tak bertaubat. Even kita bincang tadi, kalau bertaubat sekalipun dia kena. Kalau ikut qaul dalam mazhab Ahmad, dia still kena bunuh. Dibunuh oleh pemerintah. Tapi kita bincang ni, kita kena faham. Kita bincang dalam konteks hukum syariat. Kan? Adapun kita sekarang, kita tak boleh nak praktikkan lah benda tu, sebab kita tak ada authority. Tapi nak bagi tahu itu hukum Islam. Sebab nak bagi tahu serius. Bila mencela Nabi ni bukan benda yang main-main. Kalau kita marah orang cela raja kita, sultan kita, ditangkap dan sebagainya. Nabi ni Nabi, bukan raja. Nabi Muhammad. Kita kena tahu Nabi Muhammad SAW lebih daripada raja, lebih daripada sultan, lebih daripada mak ayah kita. Cuma bila kita berinteraksi dengan hinaan dan didikan, sebab itu anda nampak kenapa anda bawa ayat dalam surah Al-Hijr. Kita sekarang tak ada kuasa. Baik, apa yang kita boleh buat? Ini orang tanya, apa kita kena buat? Ada orang dia kata kita boykot lah, boykot Perancis punya produk dan sebagainya. Baik, kita kena faham, boykot ni dia satu, ulama bahas kan, muqata'ah, nak boykot ni
kita kata dari sudut pertamanya, asalnya boikot ni dia kembali kepada waliul am, pemerintah. Kalau pemerintah kita boikot, itu kita sokong lah, kita boikot juga lah kan. Tapi kalau kita nak paksa semua orang untuk boikot, tak boleh juga. So dia boikot ni dia ada dua lah. Boleh jadi kita boikot pada diri kita. So katakan kita dah benci sangat Perancis ni, kita kata aku boikot lah benda-benda barang ni untuk kita saja, tak jadi masalah, boleh, haruslah. Tapi kita tak boleh paksa orang, tak boleh lazimkan orang. Sebab ada orang mungkin dia tengah pakai periuk tefal apa, contoh kan. Takkan kita nak kata oi buang periuk tu buang tu, nanti kita kata membazir lah. Dia dah guna periuk tu lama, dia pula tak ada duit nak beli baru, guna je lah barang yang Perancis. Yang kalau dah guna, tak payahlah buang, membazir, buang. Kalau kereta yang pakai kereta Perancis, tak payahlah pergi bakar. Islam tak suruh macam tu pula. Apa salah barang tu? Yang salahnya adalah orang yang mencela Nabi tadi. Kita tak boleh hukum semua tadi. Ni kalau tak kita jadi hulu pula. Ni jadi masalah juga orang yang boikot kan. Orang boikot ni, dia kalau dia nak boikot seorang-seorang silakan. Tapi dia nak menyuruh orang untuk boikot, berapa lama boleh tahan? Macam dululah boikot McD lah, boikot KFC lah, boikot semua nak boikot. Tapi itu benda yang kita kata dia takkan bertahan lama. Percayalah cakap Anas, dia takkan bertahan lama. Baik, kalau katakan negara-negara Islam sepakat boikot, okey, kita setuju. Kita kena faham, kalau negara-negara Islam boikot, okey, kita sokong. Kan bila negara-negara Islam semua boikot Perancis, boikot, tak beli barang dia orang. Macam kalau kita baca dalam berita adalah Saudi buat, kemudian negara-negara Turki dan sebagainya. Boikot, kita sokong. Cuma kadang-kadang kita kena faham lah, dalam situasi macam ada orang tu dia pakai barang Perancis tu, takkan kita nak pergi suruh dia kata haram hang pakai benda ni. Jangan jadi hulu, pakai je lah. Kan tak ada kena-mengena pula barang tu dengan kecintaan kita dengan Nabi. Kita kena faham lah. So kita janganlah terlampau hulu pula dalam boikot tu, sampai benda yang orang pakai semua tu kita nak suruh dia orang membazir, dia orang buang dan sebagainya. Periuk nasi yang pakai yang Perancis buat pun kita nak suruh dia buang. Jangan sampai macam tu. Maksudnya kita sekadarnya. Sebab itu kalau kita nak tengok apa yang kita kena buat, kalau kita tengok nasihat masyayikh, nasihat para ulama, Syekh Saleh Al-Fauzan, kemudian Syekh ramai lagi masyayikh bila sebut isu ni, berkata kita kena sebarkan sunnah Nabi. Sebarkan Islam, sebarkan tauhid, sebarkan kitab-kitab tentang Nabi Muhammad, Syama'il Muhammadiyah. Tengok Syekh Abdul Rahman Sudais khutbah hari ni di Mekah, macam mana dia bagi tahu tentang keindahan akhlak Nabi SAW. Dan dalam masa yang sama dia mengingkari perbuatan orang yang yang mencela Nabi SAW. So maksud kita kena kita kena bertindak balas atas kapasiti yang diizinkan syarak, yang tidak melampaui batas. Kita bukan nak suruh kita pergi serang pula orang yang tak bersalah. Apa salah orang lain, orang yang tak terlibat, kan? Jadi kita kata benda ni kita kena faham, supaya kita tak hanya bertindak dengan emosi. Macam mana kita nak pertahankan Nabi, balik pada kita bincangkan 10 tadi, 10 bukti kecintaan kita kepada Nabi. Kita ikut syariat, kita ikut sunnah dia, kita berhenti pada apa yang dia larang, kemudian kita bela dia. Antara dengan cara kita nak membela dia bukan dengan kita keluar berdemonstrasi. Itu bukan cara bela yang betul. Kadang-kadang kita tengok ada orang dia sanggup dia pergi print gambar Presiden Perancis tu, kan? Sedangkan tu duit membazir. Dia tak fikir benda tu. Dia print kertas ataupun dia buat poster, kemudian dia pergi pijak, itu membazir. Kan ada setengah orang kan, dia nak menunjukkan kemarahan, tapi dia tak fikir benda yang dia buat tu membazir. Kan membazir tu. Sepatutnya duit yang digunakan untuk buat poster, dia sanggup dia ambil. Ini selalu orang yang buat demonstrasi, kita cinta Nabi, dia pun buatlah poster, ataupun print gambar orang yang dia nak pijak ke bendera Perancis ke apa. Sedangkan tu duit tu dia membazir, dia tak nampak kat situ. Sepatutnya duit tu digunakan untuk
benda yang lebih bermanfaat, kan? Ataupun dia baju dia elok-elok, dia pergi conteng. Oh ni conteng, apa, solidariti. Patutnya baju yang ada tu dia gunakan untuk apa? Kemudian dia pergi bakar pula baju dia, atau bakar bendera dan sebagainya. Itu tak bermanfaat. Itu kalau kita tengok, kadang-kadang ada orang yang budak-budak muda ni, dia semangat. Dia biasalah kalau demonstrasi ni macam tu lah, dia punya style. Cara dia macam tu lah, dia kena bakar, dia kena buat patung. Itu membazir. Itu tak diperintahkan oleh syarak. Apa yang kita nak buat bila Nabi kita dicela? Sebarkan sunnah Nabi, sebarkan risalah Islam, bagi tahu dekat orang kafir bahawasanya agama kita ni agama yang membawa rahmat, agama yang bukan agama yang tak ada sistem, agama yang kita kata agama yang rahmatan lil alamin, yang Nabi ni adalah rahmatan lil alamin. Dan sebarkan tentang peribadi Nabi, tentang sirah Nabi, tentang sejarah Nabi, tentang syama'ilun Nabi, akhlak Nabi. Kita yang kena. Itu maksudnya. Bukan kita duduk buat, kita kata benda-benda yang membuang masa dan membuang duit ringgit dan tenaga kita, hanya demonstrasi. Kemudian sekarang ni pula kalau kita tengok apa, COVID-19, takkan kita nak keluar pergi demonstrasi nak marah-marah? Memang tak diizinkan lah. So tak praktikal. Okey, kita buat dekat media sosial dan sebagainya, tapi just kalau kita nak main emosi, tak bagi manfaat apa-apa. Sebab itu kita kena bertindak di atas dasar ilmu, kan? Dasar ilmu. Takkan kita nak menzalimi orang lain pula. Kita tak boleh lawan kezaliman dengan kezaliman. Kita tak boleh ubah kemungkaran dengan kemungkaran. Itu yang kita kena faham. Baik, kita akan tengok soalan. Memperbanyakkan selawat yang sahih, tapi banyak ustaz-ustaz bikin macam-macam fashion, macam mau kasih betul kan. Yalah, kita dah sebut, memang itu antara fitnah akhir zaman, yang disebutkan oleh ulama salaf dan sebagainya. Maksudnya akan ada dalam muqaddimah sahih Muslim akan ada dajjalun kadzabun, dajjal yang pendusta, yang membawa ajaran yang tak diajarkan oleh Nabi SAW, yang kamu tak pernah dengar, dan tokok tambah dalam agama dan sebagainya. Itu memang kita kata cara nak betulnya adalah dengan kita menyebarkan sunnah Nabi SAW dan menjelaskan kebenaran. Baik, ada lagi soalan kat atas ni. Allah barik fik. Barakallahu fikum. Saya ada soalan tadi. Memperbanyakkan selawat Nabi yang sahih. Banyakkan selawat. Baik. Wa iyyakum. Nombor 5, Ustaz tertinggal atau terlepas pandang. Nombor 5 tadi memperbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Itu cara kita, itu membuktikan kita menyintai Nabi SAW. Memperbanyakkan selawat, iaitulah dengan kita mempelajari hadis-hadis Nabi. Itu cara dia. Syekh Abdul Muhsin Abbad hafizahullah wa wafaqahullah, yang mengajar di Masjid Nabawi 50 tahun lebih. Maksudnya separuh abad. 50 tahun lebih dia mengajar di Masjid Nabawi. So hidupnya berkat. Atas keberkatan dia mengajarkan hadis-hadis Nabi. Dan ini kita boleh tengok dalam kehidupan orang-orang yang menyebarkan hadis Nabi. Nabi SAW sebutkan, naddarallahu imra'an sami'a maqalati wa hafidhaha wa ballaghaha kama sami'a, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi doakan untuk orang-orang yang menyebarkan hadis-hadis Nabi yang sahih, yang menyampaikan seperti mana yang mereka dengar. Nabi doa apa? Naddarallahu imra'atan. Jadi semoga Allah memutihkan wajah mereka. Semoga Allah menyerikan, mendatangkan seri pada wajah mereka, menyeri-nyerikan wajah mereka, memutihkan wajah mereka. So antara fadilat kita belajar hadis, kita dengar hadis, kita sampaikan hadis sebagaimana kita dengar, bukan tokok tambah, bukan dengan tokok tambah ataupun hadis palsu dan sebagainya. Hadis yang sahih. So Nabi doakan kita apa? Putih wajah, cerah wajah,
Walaupun orang tu hitam berlegam, kalau dia ajar hadis, kita akan nampak nur pada wajah dia. Walaupun dia muka hitam, walaupun kulit dia hitam, tapi kalau dia ajar hadis Nabi, dia ajar tentang sunnah Nabi, kita akan nampak nur. Orang yang mengaji hadis dia tahu. Bukan nur yang kita kata nur yang karut-karut. Ni nur yang kita kata nur cahaya keimanan. Cahaya kebenaran yang ada pada wajah, riak wajah. Kita tahu orang yang sampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahih, yang benar, seperti mana yang Nabi sampaikan, tanpa ada tokok tambah, tanpa kurang, maka itu adalah ada kelebihan dia. Sebab itu sama juga bila kita dengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak hadis yang disebut, akan disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan selawat sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Selawat Nabi ni tak perlu kita menyusahkan diri dengan kita bergendang, menari, menyanyi, bertepuk tangan, tak perlu. Tak perlu import mana-mana penyanyi untuk berselawat. Tak perlu. Duduk di rumah, duduk di atas katil sebelum nak tidur, duduk saja-saja, baca kitab, baca hadis Nabi, kita selawat, mudah. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dengan lafaz-lafaz yang diharuskan. Tak perlu kita pening kepala nak cari lafaz selawat yang panjang-panjang, yang menyusahkan, kemudian nak kena bergendang lagi, tak perlu kan. Itu yang kelima tadi. Baik, ada orang dah tolong catatkan di sini. Ya, jazakumullah khair. Yang lima tadi itulah selawat kepada Nabi. Selawat adalah selawat yang diajarkan oleh Nabi SAW, bukan dengan kita mereka-reka selawat. Kerana Nabi SAW bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ditunjukkan oleh petunjuk kami, yang tak ditunjukkan oleh Nabi, maka ianya tertolak, tak dapat pahala. Kalau kita buat benda yang Nabi tak ajar, kita buat selawat yang Nabi tak ajar, kita tak dapat apa, bahkan kita dapat dosa, walaupun niat kita baik. Sebab apa? Yang dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala mestilah apa? Mestilah ikhlas dan mutabaah. Penjajahan Perancis teramat kejam di Maghribi. Ya, kalau kita nak bincang tentang sejarah, memang kejam lah, memang sangat kejam, memang dahsyat lah. Wallahul musta'an. Baik. Sebab itu kita kena ambil pengajaran daripada sejarah. Sebab itu kita tahu, kita kena tahu sejarah. Macam tadilah kita sebut, dia orang tak sikit pun tak terkesan dengan sambutan Maulid yang kita sambut. Bahkan dia orang lagi seronok, sebab dia orang tahu benda tu tak ada dalam syariat. Kita dah sebut tadi yang ditegaskan oleh muarrikh Mesir Abdul Rahman Al-Jabarti. Baik, kalau kita nak sebut tentang sejarah macam mana Aljazair, Algeria di Maghribi, kemudian bagaimana mereka Perancis ni kezaliman mereka sangat-sangat banyaklah. Cukuplah mereka menzahirkan apa yang kebencian mereka terhadap Islam pada apa yang kita lihat hari ini, yang mereka menzahirkan kebencian mereka kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi anda rasa cukup setakat itu, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita petunjuk. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meneguhkan iman kita dan meneguhkan ikutan kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita orang yang berhikmah dalam kita nak berdepan dengan isu berkenaan dengan kecelaan terhadap Nabi. Kita faham ini yang akan menimbulkan lagi Islamfobia dalam masyarakat dunia, dan kita kena bertanggungjawab. Kita sebagai seorang Muslim, kita yang kena jadi duta bagi Islam. Kita yang jadi duta untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. So kita tunjukkan akhlak yang mulia, kan? Tunjuk akhlak yang mulia, dan sampaikan ajaran Islam ni sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Bukan kita tokok tambah dan buat benda-benda yang pelik-pelik. Sebab itu kalau ini yang dilakukan oleh umat Islam, maka itu kita kata akan mengurangkan perkara-perkara yang kita kata di luar batasan, seperti Islamfobia dan sebagainya. Itu memang dah sedia ada. Cuma bila mereka tengok tak ada isu, sebab itu kita kena faham, orang kafir ni, dia bila tengok tak ada isu, dia buat isu. Kita kena faham, jangan kita ingat dia saja-saja buat. Dia memang nak tarik kita, nak main emosi kita, nak supaya kita ikut cara mereka, nak supaya kita ni maksudnya api tu dia nak tambah lagi minyak supaya lagi terbakar. So dia nak supaya kita main emosi. So orang-orang yang jahil, sebab tu kalau kita tengok di Pakistan, dia orang buat demonstrasi, semua tu buang masa.
buang masa. Buat demonstrasi pun dah lah COVID-19 pula kan. Kemudian lagi ada apa dia, kluster baru pula. Tak perlu kita memudaratkan diri kita dengan benda-benda yang tak diajarkan oleh syariat. Caranya adalah dengan kita menyampaikan ajaran Islam, kita mengamalkan ajaran Islam, menyampaikan tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang benar kepada orang-orang yang tidak beriman, supaya mereka tahu bahawasanya inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ana syorkan untuk check balik khutbah Jumaat Syekh Abdul Rahman Sudais hari ini. Boleh check lah, mungkin dah ada terjemahan, boleh Google khutbah Jumaat Syekh Abdul Rahman Sudais, Imam Masjidil Haram hari ini. Sangat bagus, tajuk dia sangat bagus, disentuh tentang isu berkenaan dengan celaan terhadap Nabi SAW. Dan itu antara mungkin yang boleh memberi inspirasi dan juga panduan untuk kita dalam menghadapi fitnah ini. Ana rasa cukup setakat itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.